Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا طلاب؟ أرجو لكم في صحة دائما إن شاء الله. أنا الحمد لله بخير. طيب يا طلاب، اليوم سنواصل درسنا بالمادة الحديث بالصف الخامس في يوم الاثنين. طيب، ما الموضوع سندرس اليوم؟ أحسنتم، هو الحديث السادس تحت الموضوع الإحسان على كل شيء، خصوصا شرح متن حديث. أوكي. انظر إلى كتابكم في صفحة 26. Okey, jadi tajuk PDP hadis kita pada hari ini masih lagi hadis yang ke-6, di bawah tajuk Al-Ihsanu ala kulli syai'in, berbuat baik ke atas semua perkara. Okey, hari ini khususan Ustazah akan syarah matan hadis. Syarah matan hadis. Okey, jadi boleh tengok, boleh rujuk dalam kitab hadis pada muka surat 26. Okey, kita sambung. Baik ya طلاب، هذا متن حديث تحت الموضوع الإحسان على كل شيء. Jadi bila Ustazah sebut matan, inilah matan dia. Ustazah dah baca dah sebelum ni, minggu lepas Ustazah dah baca dah. Kita dah buat latihan untuk membaca. Jadi Ustazah akan teruskan. Untuk hari ni Ustazah akan jelaskan syarah hadis ni. Baik. Okay, awalan, yang pertama Ustazah akan terjemah maksud hadis dari segi apa? Dari segi perkataan ni. Terjemah hadis ni terjemah hadis, bukan tafsir hadis. Bukan maksud untuk syarah hadis lagi, ni terjemahan dia. Okay, kita pergi satu-satu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, iaitu sesungguhnya Allah mewajibkan. Katabah ni mewajibkan berlaku ihsan ke atas semua perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, iaitu jika kamu membunuh maka berlaku ihsanlah ketika membunuh. Ahsinu ni berlaku ihsan, kena berbuat baik. Wa idza zabahtum fa ahsinul zibhata, ketika kita menyembelih, zabahtum fa ahsinul zibhata, kita kena apa? Memperbaik ketika menyembelih, berlaku baik ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, dan kamu hendaklah menajamkan pisau, syafratahu, dan wal yurih menyenangkan apa siapa? Zabihatahu, haiwan sembelihan. Tak kira lembu ke, kerbau ke, kambing ke, termasuk haiwan sembelihan, kita kena menyenangkan. Maksudnya ada cara dia. Untuk sembelihan ni ada cara dia. Bukannya sesuka hati kita. Okey, dia ada perkara sunat, perkara makruh dalam sembelihan. Okay, ini terjemahan dari untuk perkataan. Terjemahan dia maksud dalam bahasa Melayu. Okey, Ustazah akan masuk lebih fokus pada syarah hadis. Okey, masih lagi tajuk kita al-ihsanu ala kulli syai'in. Jadi Ustazah akan pergi satu-satu. Satu-satu untuk keterangan syarah hadis. Okay, yang pertama dikata apa? Katabal ihsana ala kulli syai'in ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Membuat ihsan kepada sesuatu, semua perkara. Jadi dia khusus dalam hadis ni dikhususkan dua perkara, iaitu membunuh dan juga menyembelih. Okay, kita pergi satu-satu untuk saya terangkan lebih jelas. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Dia kata apa? Wa dzalika inda qatlil muslimi fil qisasi an yasta'mal ahsana alatil qisasi likai la yata'allama al-maqtula kathiran inda tanfizihi. Apa maksud dia? Okey, ini sekarang ni Ustazah akan syarah. Apa maksudnya membunuh? Jika kamu membunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Ketika membunuh, ni khusus untuk orang Islam lah. Berlaku pada orang Islam. Orang Islam dalam bunuh balas, iaitu istilah khisos ni. Dalam bahasa Melayu kita panggil bunuh balas. Perlu menggunakan ahsana alati, alat yang terbaik. Ketika kita nak buat bunuh balas ni, supaya apa? La yata'allamal maqtula,
Siapa? Orang yang dibunuh ni dia tak merasa apa? Menderita sangat. Kasiran ni sangat. Inda tanfizihi ketika melaksanakan pembunuhan tersebut. Okay, kalau ikut sirah zaman Nabi dan juga para sahabat, dulu ada hukum qisas, iaitu bunuh balas. Okay, jika orang tu dia bunuh dengan jiwa ragut nyawa, kena balas ragut nyawa. Jika orang tu cederakan hidung, kena buat juga. Kena cederakan hidung. Tu maksud bunuh balas. Apa yang kita buat, gitulah kita balas semula. Okay, tapi sekarang, dekat Malaysia, undang-undang Malaysia tak guna qisas, tapi kita guna apa? Takzir. Takzir. Iaitu ada hukum apa? Ikut undang-undang mahkamah. Sekarang tak jumpa dah qisas. Okey. Jadi itu, maksudnya apa? Dulu kalau nak buat qisas ni, bunuh balas ni, kena cara yang terbaik. Supaya apa? Orang yang kita bunuh tu, walaupun dia bersalah, tapi dia tidak rasa sakit. Okey, seterusnya, ini untuk membunuh. Okey, yang kedua, poin yang kedua dalam hadis, dia kata apa? Wa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Keterangan dia, wa kadzalika inda zabhi zabihah falyuhsin az-zabihu inda zabhiha. Begitu juga ni, masuk menyembelih dah ni. Keadaan menyembelih. Begitu juga dengan menyembelih haiwan. Memperlakukan haiwan dengan baik ketika berlakunya penyembelihan ataupun ketika kita menyembelih. Walaupun kita nak sembelih haiwan, tapi dia ada cara dia. Bukannya sesuka hati kita walaupun dia haiwan. Dia tak ada apa orang kata? Dia tak ada akal. Tapi dia masih ada apa orang kata? Ada hati, perasaan. Jadi kena jaga adab-adab ketika menyembelih. Kita tengok kemudian seterusnya. Okey. Ni dalam hadis ni diterangkan apa? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Ketika kita membuat penyembelihan, kena apa? Tajamkan pisau. Wal yurih zabihatahu. Kena tenangkan haiwan. Kena menenangkan haiwan supaya apa? Walaupun kita nak sembelih tu haiwan, tapi kita kena habiskan nyawa dia dengan cara yang baik dan cara yang lembut supaya dia tak seksa. Okey, ni lagi syarah hadis dia apa? Wazalika bi anna yuhiddal al-muslimu syafrata sakinatin wa yurihul bahimata wa la yaqta'u minha syai'an hatta tamuta. Saya baca dulu wala yuhiddu as-sikina qubalaha wa an ya'rada 'alayha al-ma' qabla az-zabh wa la yuzbah zat al-waladi hatta yastaghna 'anil labani wa la yazbah wahidatan amama al-ukhra. Okey, sekarang ni dalam syarah hadis ni dia bagi tahu cara jangan kita buat. Ketika menyembelih jangan kita buat. Maksudnya dia termasuk dalam perkara makruh kita buat ketika menyembelih. Yang pertama apa dia? Yang pertama oleh itu ketika nak kita buat sembelihan ni, orang Islam hendaklah menajamkan pisau dan menenangkan binatang itu. Okey, macam mana kita nak buat nak tenangkan binatang? Yang pertama, wala yaqta'u minha syai'an. Jangan potong apa-apa dari bahagiannya daripada bahagian sembelihan tadi. Syai'an apa-apa hatta tamuta sehingga binatang itu mati. Maksudnya kita lepas berlaku sembelihan, perasan tak? Bila orangnya sembelih je tekak dia tu, leher dia tu, bila putus dah orang mereh, dibiar dulu. Ada setengah lembu dia meronta-ronta, betul tak? Biar dulu supaya apa? Nyawa dia tu betul-betul habis. Betul-betul habis. Okey, barulah boleh nak melapor, barulah nak potong apa-apa. Okey, wala yuhidda as-sikina qubalaha, iaitu tidak menajamkan pisau di hadapannya. Maksudnya betullah kita nak sembelih haiwan, lembu ke kambing ke ikutlah. Tapi jangan sesekali kita tajamkan asuh pisau depan binatang tu. Tajamkan pisau tu siap-siap kat rumah sebelum kita pergi tempat sembelihan. Itu lebih baik. Wa an ya'radu 'alaiha al-ma' qabla az-zabhi.
iaitu memberikannya kepadanya siapa? Binatang tadilah. Air sebelum disembelih. Wala yazbah zatal waladi hatta yastaghna 'anil labani. Dan jangan kita menyembelih binatang yang masih mempunyai anak yang masih menyusu sehingga habis tempoh menyusu. Contohnya lembu. Lembu tempoh penyusuan dia adalah 6 bulan. Jadi kita tak boleh ambil yang lembu untuk disembelih. Ketika mana lembu itu masih dalam tempoh penyusuan. Okey, wala yazbah wahidatan amamal ukhra. Dan jangan kita menyembelih apa? Seekor binatang tu di depan kawan dia, di depan yang lain. Contoh kita hari korban baru ni kita nak tumbang 3 ekor. Jadi nak buat serentak boleh tapi kena ada jarak supaya tak nampak antara satu sama lain disembelih. Ataupun nak buat satu-satu, pastikan yang kita sembelih lembu yang pertama itu kita tak sembelih di depan lembu yang kedua dan juga yang ketiga. Supaya apa? Supaya wal yurih zabihatahu, iaitu kita menyenangkan haiwan sembelihan tu. Okey, nampak tak? Bahawa agama Islam ini bukannya ihsan pada manusia saja, tapi kepada makhluk lain juga, iaitu seperti haiwan. Walaupun haiwan ini tak ada akal, tapi dia masih mempunyai perasaan. Okey, jadi Allah anjurkan kepada kita supaya apa? Berbuat baik kepada setiap perkara. Dalam hadis khususon hatta dalam pembunuhan dan juga penyembelihan. Okey, jadi untuk minggu ini Ustazah minta salin balik terjemahan ni dalam muka surat 24. Ni muka surat 24 dan kemudian syarah hadis ni. Syarah hadis ni muka surat 26. Muka surat 26 1 2 3. Ini. Jadi saya minta semua antum salin balik makna dia supaya apa nanti nak murajaah senang, nak rujuk kitab senang. Okey, jadi itu sahaja daripada Ustazah. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.